Finally guys, 27 tahun penantian untuk kita semua. Akhirnya Sang Badak berjaya menempah tiket membawa diri mereka ke perlawanan akhir Piala FA 2025-2026 untuk musim ni. Oi, Alhamdulillah. Bagi anda yang bersama-sama di watch along, menyaksikan perlawanan tu di rumah ataupun join BSB di Hilton menyaksikan perlawanan tu, kita telah sama-sama menyaksikan witness sejarah yang telah dicipta sendiri oleh Sabah FC, di mana sekali lagi finally kita menempah tiket ke final. Dan benda ni sering kali kita lakukan sewaktu bersama OKS dulu, dan tahun ni guys ianya direalisasikan. So okay guys, selamat datang ke SRTV. Alhamdulillah, apa yang kita cuba target untuk mendapatkan 10k subscriber telah berjaya kita kecapi bersama-sama. Terlebih dulu mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua kerana terus memberi sokongan di sepanjang perjalanan SRTV ni. Despite senang dia, susah dia, kita masih juga bersama-sama untuk mengikuti perkembangan kelab kesayangan kita Sabah FC ni guys. Tapi bukan berhenti di sini saja. Sila terus share SRTV kepada rakan-rakan anda, keluarga anda, siapa-siapalah untuk meneruskan menaikkan lagi jumlah subscriber SRTV ni. So macam biasa, aku nak akan go through details perlawanan ni. Itu aku akan serahkan kepada anda untuk meletakkan pendapat anda di ruang komentar di bawah. Okay, kejap di ruang komentar di bawah, dan aku cuma akan go through benda-benda yang aku rasa perlu aku share kepada anda lah. Bukan aku merendahkan kelab terdahulu apa semua, okey apa semua, tapi ianya agak unik apabila kita berjaya pergi ke final dengan keadaan kita sekarang ni. Okey, 3 musim lepas kita adalah merupakan tim yang terbaik, seringkali berada di top 3, tapi gagal untuk meneruskan misi menuju ke peringkat akhir bagi Piala Malaysia ataupun Piala FA. Sekarang ni kita adalah antara tim yang struggle di saingan Liga Super dengan pemain-pemain yang aku boleh katakan tidak seperti hebat mananya seperti 3 musim lepas. Tapi again, kita berjaya untuk merealisasikan impian kita. So itulah aku katakan pada video-video sebelum ni, betapa uniknya saingan piala ni, Piala FA, Piala Malaysia ni. Keunikan dia cukup berbeza. It doesn't mean kau tim yang berada di top 5 di saingan Liga Super akan menjanjikan kau akan menempah tiket ke final bagi mana-mana perlawanan piala lah. So itu telah dibuktikan Sabah FC yang despite all the struggle, tapi kita masih mampu untuk melakukan sesuatu yang di luar jangkauan kita pada musim ni. Itu yang aku sangat-sangat mengucapkan tahniah and then good job lah untuk pemain Sabah FC sewaktu menentang Selangor ni. Walau macam mana pun, ianya bukan satu perlawanan yang mudah untuk kita. Pada mulanya kita berjaya mengikat Selangor 2-2 di Stadium Likas. Itu pun aku boleh katakan comeback jugalah dilakukan oleh Sabah FC pada perlawanan tu. Dan sekali lagi di Stadium PBJ, walaupun tanpa kemeriahan penyokong ke-12, tapi perlawanan tu bagi aku, nanti aku sentuh pasal perlawanan tu lah, tapi perlawanan tu masih mempunyai intensity dia tersendiri lah, di mana degil lah. Itu yang aku boleh katakan Sabah FC ni, Badak ni memang degil. Memang semangat juang tu aku tak boleh mempersoalkan. Untuk beberapa perlawanan ni tidak bermain dengan begitu bagus, tapi seringkali cuba untuk kembali dalam permainan tersebut. Selangor 3 kali mendahului kita 3 kali merapatkan jurang kembali pada perlawanan ni, dan akhirnya mengheret Selangor ke extra time pun dia lalui juga. Lepas tu mengheret Selangor ke sepakan penalti. Walaupun pada mulanya Aidin Muyajic gagal, dia adalah first penalty taker kita, dia gagal menyempurnakan penalti tersebut. Seperti aku katakan pada watch along tu, Aidin Muyajic mempunyai reputasi yang cukup bagus ketika mengambil penalti apabila dihadiahkan sewaktu perlawanan. Tapi dia punya pressure itu berbeza dengan pressure yang untuk menentukan perlawanan ini, siapa yang menang melalui sepakan penalti. So that's why aku tak salahkan dia tidak menjaringkan gol tersebut. Kali aku katakan dia punya pressure memang cukup berbeza. Dan walau macam mana pun ianya di cover kembali
oleh gol-gol seterusnya yang dilakukan oleh pemain Sabah FC. Dan yang paling penting sini bagi aku, man of the match kita, Damien Lim guys. Aku ada katakan yang dia ni mempunyai reputasi penalty saving yang cukup bagus. Aku berani katakan goalkeeper di Malaysia lah. Dia punya saving rate untuk penalty cukup-cukup bagus. Terbukti sekali lagi sewaktu dia menidakkan sepakan penalti yang dilakukan oleh Bergson sewaktu menentang JDT tempoh hari. Dan sekali lagi beliau mengekalkan reputasi beliau tu selaku antara goalkeeper yang cukup bagus, cukup tenang di bahagian penalti apabila menyelamatkan 2 percubaan yang dilakukan oleh pemain Selangor. Benda yang menarik lagi yang dilakukan oleh kedua-dua pasukan sewaktu sepakan penalti itu, tidak ada sepakan penalti yang di luar sasaran guys. Semuanya on target. So, terpulang kepada penjaga gol untuk menentukan perlawanan itu macam mana. Dan di antara Sheikh Izan dan juga Damien Lim, walaupun Sheikh Izan tu one of my favorite goalkeeper di bola sepak tempatan kita ni, advantage dia pun tinggi ada ni, tapi Damien Lim membuktikan beliau lebih hebat daripada Sheikh Izan dengan sekali lagi menepis 2 sepakan penalti yang dilakukan pemain Selangor. Out of all the players sebenarnya, aku katakan siapa yang memberi tiket kepada kita untuk beraksi di Bukit Jalil di Bukit Jalil perlawanan final menentang JDT, Damien Lim lah orang tersebut yang memberikan kita tiket ke Bukit Jalil. So terima kasih aku ucapkan kepada Damien Lim sekali lagi kerana menjadi, bagi aku dia adalah man of the match yang wira untuk Sabah FC. Tapi of course untuk pemain Sabah FC yang lain juga ada 11 pemain di atas padang tu. Kalau ke-11 tu tidak menjalankan tanggungjawab yang sebaik-baiknya, sudah pasti kita tidak akan mendapatkan apa yang kita miliki semalam guys. So itu basically apa yang terjadilah untuk perlawanan tu. Tapi guys, untuk dari segi persembahan Sabah FC pula, aku tidak mengatakan ini adalah persembahan yang terbaik seperti mana kita lakukan di Likas sewaktu menentang Selangor pada round pertama, sewaktu menentang Pulau Pinang tu. Ini bukanlah persembahan yang berada di tahap tersebut kerana kita seringkali dibolosi lebih awal oleh Selangor. Dan apa yang aku katakan, dan ini pun telah dikatakan juga oleh pengulas perlawanan semalam, di mana Sabah tidak mengamalkan pressing yang cukup bagus pada perlawanan tersebut. Kamu ulang baliklah, kamu tengok balik highlight gol-gol yang dilakukan oleh Selangor tu, tidak ada satu player Sabah FC pun yang membuat man marking cukup sempurna, tidak ada pressing yang cukup sempurna dilakukan, membiarkan pemain Selangor tu memegang bola dengan cukup lama sehingga mereka mempunyai ruang yang cukup sempurna untuk melepaskan rembatan yang menghasilkan gol kepada mereka. Sekiranya pertahanan Sabah FC lebih agresif pada perlawanan tersebut, aku rasa beberapa gol yang dilakukan oleh Selangor tu tidak akan berlaku. Itu yang aku boleh katakan di sinilah. Ianya terbukti di sepanjang 90 minit, 120 minit perlawanan tu. Memang aku tengok JP di sini tidak berkeinginan untuk Sabah FC bermain agresif pada perlawanan tersebut. Lebih-lebih lagi apabila mengeluarkan Farhan Roslan. Ini apabila Selangor sudah bermain 10 orang, mengeluarkan Farhan Roslan, memasukkan siapa seorang, lupa aku nama dia, tapi dia adalah selaku pemain defender tu. So membuktikan yang JP lebih ingin Sabah FC mengawal keadaan, mengurangkan kesilapan yang mungkin akan berlaku, dan memang sengaja untuk membawa perlawanan ni ke penalti. Pada mulanya memang tidak cukup bagus lah sebenarnya. Pasal Selangor sudah 10 orang, sepatutnya kita sudah start menggandakan serangan pada masa itu. Tapi itu bukan plan JP. JP mau Sabah ke penalti, dan gamble itu dan gamble itu membuahkan hasil lah. So itu adalah, aku boleh katakan, gameplay yang cukup berani diberikan oleh JP, tapi ianya telah membuahkan hasil. So aku boleh kredit JP dengan keputusan beliau, tapi aku boleh katakan ia satu kesilapan juga lah sebenarnya. Mungkin kita boleh menang lebih awal daripada itu. Itu anggaran aku lah.
So dengan memasukkan Farhan Roslan dan Fakrul sekali lagi telah memberi impact yang cukup besar untuk Sabah FC, di mana penalti yang dihadiahkan kepada Sabah FC itu telah disempurnakan oleh, ini sewaktu dalam perlawanan disempurnakan oleh Aidin Muhajik, itu adalah hasil daripada Farhan Roslan, di mana beliau dikesari di kotak D, dan layangan kad merah terhadap pemain Selangor tu pula adalah hasil daripada Fakrul dikasari oleh pemain Selangor, membuatkan pemain tersebut diberikan kad merah. So this is kind of contribution yang aku tengok dan sering kali diberikan oleh kedua-dua pemain ni. Maksud aku tu bukan saja membentuk serangan, tapi benda-benda yang advantage ni lah, benda-benda foul, benda-benda menghadirkan free kick ni memberikan advantage untuk Sabah FC pada perlawanan ni. Sekali lagi daripada kedua-dua player ni, bagi aku kedua-dua player ni semakin relevan sudah untuk dijadikan as a starting 11 Sabah FC. Tapi Fakrul, bagi aku, Farhan tolak tepi pasal dia memang sudah mempunyai pengalaman, tapi Fakrul ni bagi aku dia masih lagi memerlukan minit permainan lah untuk mengimprove lagi corak permainan beliau. Buat masa ni nampak meyakinkan. Cuma perlu lebih masa lagi untuk lebih berada di tahap yang kita harapkan lah. Dan Ingham guys, pemain yang sering kali kita kurang kepercayaan kita kepada beliau. Beliau pun menjadi salah satu hero juga dalam perlawanan ni, menyempurnakan penalti, menjaringkan gol penyamaan. Cantik gol lah Dan Ingham pada perlawanan ni. Dan dia juga agak konsisten pada perlawanan ni, tidak melakukan ada satu kesilapan yang dia lakukan lah, tapi basically cara permainan dia malam ni bagus lah, itu aku boleh katakan guys. Jadi selain daripada tu tidak ada banyak yang boleh diperkatakan lah, pasal seperti mana aku dikatakan pada watch along perlawanan ni, tidak ada aksi-aksi yang cukup mendebarkan ditampilkan oleh Sabah FC. Walaupun ada beberapa peluang, tapi ianya tidak cukup meyakinkan lah, lebih kurang macam tu. Apa yang kita boleh lakukan sebenarnya pada perlawanan ni adalah at least menjaringkan satu gol dan bertahan dengan baik. Itu sih yang boleh kita lakukan. Pasal memang Selangor, aku boleh katakan Selangor mendominasi lah ball position untuk perlawanan ni. So itulah dia guys, ulasan secara ringkas mengenai apa yang terjadi pada perlawanan ni. Tahniah untuk Sabah FC kerana membawa kita semua ke Bukit Jalil dan membawa kita merasakan finally berada di saingan final. Bagi aku ianya satu achievement yang cukup besar dengan performance Sabah FC sekarang ni. Tahniah juga untuk Selangor, anda beraksi dengan cukup bagus pada perlawanan ni dan anda juga tampak layak sebenarnya, tapi again nasib menyebelahi Sabah FC lah. So boleh cuba lagi next season untuk Selangor. So okay guys, itu sekejap sekali lagi apa yang ingin aku kongsikan. Macam biasalah tidak banyak. So giliran anda juga, sekarang giliran anda lah untuk meletakkan pendapat anda di dalam komentar di bawah mengenai perlawanan ni. Sekali lagi terima kasih di atas 10k subscriber yang anda telah berikan kepada SRTV. Aku amat menghargainya. Terus menyokong perjalanan SRTV untuk video-video yang akan datang guys. So bertemu lagi pada perkongsian seterusnya. Assalamualaikum.